Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Burhan, Presiden Kuasa Masjid Al-Ghafur pada Latif Perlis, tuan-tuan kepada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir ke masjid kita ni untuk solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk malam tuan-tuan, hujan pun pagi ni agak lebat juga. Sat lebat, sat renyai. Saya tadi pun kagak tadi lebat, lepas tu berhenti. Ingat habis dah kot. Mai sampai ke Santan, mai masuk Baruh pula lebat balik tuan. Sampai masjid tuan seriak pula dah. Jadi itulah keadaan masjid keadaan cuaca lah ni kan, dia sat lebat, sat renyai. Dan kita tengok pun tadi semalam ni dapat mesej dia pun nak buka ayat ban-ban yang ada ni, dia pun nak buka ayat sebab mungkin dapat maklumat tu 2-3 hari lagi kau lebat lagi kan. Jadi mungkin kalau kita duduk tahan-tahan ni, nanti lepas sekali gue jadi banjir yang teruk pula ni. Tuan-tuan buat benda ni pada rejah dah tengok kan. Kita pada hari ni kita tengok tajuk kita berkaitan dengan bab jual beli, iaitu larangan jual beli khamar ataupun arak. Cerita tentang ini ni, jual beli arak. Apa status kita? Memanglah tak minum arak ni, jual beli lagi lah tak. Tapi apa kedudukan orang yang jual beli? Ustaz, saya tolong bawa je lori arak ni, saya tolong jual je, saya tolong bungkus. Jadi apa cerita orang lagu ni? Jadi cerita dia jual beli arak ni Nabi larang, dan ada akibat-akibat tentang arak ni. Tak kira lah siapa pun berkaitan dengan arak ni, dia ada saham tentang arak. Jadi kita tengok apakah Nabi larang, apakah dalil dan sebagainya. Itu ni tajuk minggu lepas. Kalau kita ingat balik, ulang kaji bab jual beli, haram hukumnya jual beli anjing. Ni tajuk minggu lepas yang kita bincang itu ni, anjing ni tak boleh jual beli. Cerita dia kan, apakah dalil dia? Ni nak ulang kaji balik. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing. Jadi kalau kita duk jual beli anjing, ustaz saya tak bela pun, saya jual je, jumpa tepi jalan tu pergi jual dekat sekian. Jangan tuan, jual pun tak boleh. Penghasilan pelacur, samalah, pelacur sama juga. Dan upah penekunan untuk pawang, untuk bomoh ni, semua ni tak dibenarkan tuan. Nampak tak? Jadi semua tiga benda ni Nabi larang. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua pula dari Abu Az-Zubair, beliau berkata bahawa beliau pernah menanyakan kepada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Rupanya tuan, bukan anjing saja, kucing pun termasuk juga larangan tuan. Nabi SAW melarang keras hal ini. Jadi anjing dan kucing ni Nabi larang dua-dua tuan. Sudah kucing pun tak boleh kita jual beli. Kalau dah banyak ekor tuan, bagi ke orang sedekah tuan. Tu cerita dia. Tak perlu kita pergi jual sekok 500, sekok 200, sekok 1000 contohnya. Tak kena gaya tuan. Sebab apa? Ada dalil Nabi larang. Hadis Muslim. Abu Muhammad Ibn Hazm mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan zajar dalam hadis di atas adalah larangan kerah. Jangan jual langsung. Elokkan tuan. Bukan larangan biasa-biasa, larangan tegas tuan. Kerah. Itu yang kedua. Contoh tuan, ni tuan, sahabat kita juga ni, anak mantan mufti Perlis dulu ni, apa tu ni, Ustaz Dr. Fatul Bari. Apa dia kata tentang jual beli anjing tuan? Ini contoh yang mungkin mewujudkan kita, tapi memang betul pun dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang daripada jual beli. Contoh kucing. Jual beli kucing, kawani kucing Tarsima, kawani kucing macam-macamnya, jual beli kucing, takkan tak ada jual beli, menunjukkan, tapi kita tak tahu benar tu. Tapi dalam hadis ini larang. So kita elaklah untuk berurus niaga ataupun berjual beli kucing. Jadi cerita tuan, memang ada dalil kita baca tadi, Nabi larang kita jual beli kucing.
Dia cerita dia sebelum ni Allah Ustaz terbeli dah, terjual itu ni. Ada benda lama-lama tuan, kita minta apa kepada Allah. Lepas ni jangan pergi jual beli kucing pula tuan. Ku buat bisnes pula. Buat perusahaan tu dia naik bina jual kucing. Tak kena gaya lah cerita tuan. Tuan, kucing ni bukan untuk dijual beli serta ada. Sebab dia tuan binatang yang biasa aja. Bukan kalau lembu, kambing, ayam ke, tak apalah jual beli. Orang nak makan sebenarnya. Ni kucing ni kan dia kena tengok balik. Ada ulama bincang dalam bahas abab ni. Kuku tempat itu banyak sangat tikus tuan. Kan nak cari mana kucing ni? Kan perlu untuk cari kucing untuk tangkap tikus. Tu mungkin dibenarkan tengok. Ni kalau kita tengok balik kucing lah ni nampak tikus depan. Dia buat lega kan. Bukan nak tolong tangkap. Kita pula tolong bagi makan kat dia pula. Kan kita nak basuh dia pula. Dia pula dia raja pula. Anak kita sulung 2-3 anak pun tambah lagi seorang lagi nama anak yang keempat. Anak apa? Kucing comel, tumpuk hitam ke apa. Kacau lah tu. Boleh sayang kucing, boleh bela-bela lah kucing, tapi jangan duk pergi jual beli pula. Tu cerita larangan dia tuan. Okey. Apa cerita tuan hukum buang kucing? Gambar tu dia kena kecil sikit. Dia tulis tu, apakah hukum jual beli kucing apa? Hukum buang kucing. Tadi beli kucing. Ni hukum buang kucing. Boleh tak kita buang kucing ni? Donasi dakwah Yufid. Yuk beri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Ada dalil tuan-tuan, orang perempuan ni seorang wanita masuk neraka. Kisah apa? Seekor kucing. Nampak tuan? Dan ada juga wanita yang masuk syurga. Kisah apa? Kisah seekor anjing. Nampak tuan? Kucing pun boleh masuk neraka, anjing yang kelekeh hina dia pun tu kita duduk tengalung kat dunia ni. Tak betul tuan? Dengan kita baik pada binatang ni boleh masuk syurga tuan. Tapi tak kena gaya tuan, boleh masuk neraka tuan. Sebab dua-dua tu ada dalil. Dia ikat atau mengurung kucing itu, tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makan dari serangga. Hadis riwayat Bukhari. Nampak? Kucing ni bukan binatang kita duk buh dalam apa, duk kepung dia, duk ikat dia tuan. Dia binatang yang jenis berjalan, merayau tuan. Tu kucing. Kalau tuan nak bela dia, nak buh dalam sangkak, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan waktu makan berapa kali kena bagi makan, waktu bagi minum air, sakit demam kita periksa sebagainya. Jaga betul-betul dah kalau nak buh dalam sangkak. Kalau ada, biar dia melata, biar dia berjalan, biar dia merayau cari makan sendiri. Tu kucing tuan. Kira apa? Perempuan tadi yang masuk neraka tadi, dia ambil kucing, dia kurung tuan. Kurung tu kalau nak jaga betul tak apa. Tak, dia kurung tu tak bagi makan, tak bagi minum, mati kucing tu. Kira apa? Kira dia tak bertanggungjawab. Kerana tak tanggungjawab dia lah, masuk neraka dia tuan. Tak kira lah bukan kucing pun, lembu, kambing ke binatang ni, waktu burung ke apa ke ikan ke, nak bela-bela betul-betul. Tapi ni sampai duk menyiksa sebenarnya, penyebab kita masuk neraka tuan. Ni hadis Bukhari. Wanita tersebut diazab oleh Allah karena dia sengaja membunuh kucing tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi kalau kita ni terlupa pergi rumah anak ni, Allah terlupa ustaz kata bawa cucu bagi kucing duduk dalam sangkak, tak bagi makan, tinggal kat seminggu, balik mati dah seekor. Tu cerita lain. Sebab apa? Kita tak pernah bela apa sebelum ni, orang main tinggal, kita betul lupa, pergi jalan balik mati kucing tu. Tu ada kes lain. Ni tak, memang dia bela apa, dia memang kurung tu nak bagi bunuh, memang nak seksa. Tu lain cerita tuan. Dia membunuhnya dengan cara tidak memberi makan kucing itu sampai mati. Tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Karena itu, membiarkan kucing berkeliaran sehingga dia bisa mencari makan sendiri bukan termasuk perbuatan yang terlarang. Termasuk membuang kucing dengan menaruhnya di tempat yang memungkinkan baginya untuk mencari makanan diperbolehkan. Dan ini tidak terhitung membunuh binatang atau menyiksa binatang. Kau kita lah nampak kucing banyak kan ni, macam mana ni? Jom pergi buang kucing, nama tu buang. Buang ni macam seolah macam kasak lah sikit, tapi tak. Pergi buang tahu mana? Kat market, kat tempat air apa, tempat makanan banyak, kat banyak apa sebagainya, sumber makanan tu banyak. Tu cerita lain kan. Daripada kita ni pergi buang mana? Tu dia tempat apa yang tak patut-patut lah, macam makan payah sebagainya. Tu cerita lain. Jadi kalau kemudahan dia itu iya. Sebab apa? Dia boleh cari makan. Dalam fatwa Lajnah Daimah terdapat pertanyaan. Ada
seekor kucing betina yang selalu melahirkan anak-anaknya di dalam rumah. Anak-anak kucing tersebut membuat kami resah. Kami membiarkan sang induk bersama anak-anaknya hingga mereka tumbuh besar dan bisa mencari makan sendiri. Ketika sudah besar, anak-anak kucing itu membawa sisa daging dari tong sampah dan mengotori rumah. Saat itu saya langsung mengangkat anak-anak kucing tersebut dan menaruhnya di ujung terjauh sebuah restoran. Yang penting saya menjauhkannya dari rumah. Apakah perbuatan itu salah atau saya berdosa? Ada satu ni kes ni dia tanya fatwa Arab Saudi. Dia dunia ada kucing, mak kucing, ada anak kucing kecil-kecil ni. Macam mana? Dia belah lah. Sebab apa? Kesian tengok anak kucing tu duk susu, mak dia duk susu lagi. Tapi bila main besar, masalah lain pula. Mereka yang banyak ekor tadi ni, anak kucing tadi dah besar. Bahasa kita boleh kahak sikit lah. Pergi ambil makanan sana, sepos sana, mai sini, berak sana, berak sini. Jiran kita pun tepi rumah pun jadi terganggu. Ibadah kita pun tepi jat kucing apa tik kucing apa ke kencing kucing ke, nampak? Dia memang masalah baru. Bila jadi lagu tu macam mana? Dia ambil semua tadi tu pergi letak dekat hujung tempat restoran, tempat makanan sebagainya. Untuk apa? Untuk hindarkan daripada masalah tadi. Macam mana? Boleh tak boleh? Berdosa tak dia buat lagu tu? Jawaban Lajnah Daimah, Anda boleh membuang anak-anak kucing tersebut agar terhindar dari gangguannya. Dan insya Allah Anda tidak berdosa. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Sebab apa dia pergi buang tadi tempat makanan banyak. Contohnya yang kita buat lah ni tu betul lah cerita dia. Sampai kalau kita duduk pedas sekok dua ni, jiran sebelah pun duduk tegak juga, duduk kenyih bagi salam. Maila ni tu dia keluar rumah ikut dan malas degil kita lagi dah. Sebab apa? Kes kucing kan. Kalau kucing itu bawa manfaat, orang suka, jiran kita pun suka, ya kita boleh belah. Bila kita belah kucing ni sampai kawan sebelah pun, bau najis, sebab kuat dia dengan kotak damuk dia sebagainya. Banyak benda tu kalau lagu tu kan, bahaya, balik berdosa balik kan. Jadi cara kena tengok, timbang tara. Hobi iya, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Daripada dapat pahala, dapat dosa kan. Kita tak ada masalah. Nak belah kucing, belah sungguh. Betul-betul dia jaga kebersihan, kumbahan dia, najis dia sebagainya, bagi elok sebagainya. Tak ada masalah. Ni dah kita belah pun apa lebih kurang sebagainya menyusahkan orang lain, jadi itu yang berdosa. Okey, kita pergi yang ketiga kan. Dapat kucing ni saya sentuh lagi. Kencing kucing najis tak kan? Macam mana cerita dia kan? Tidak kan? Apakah hujah? Lunasi dakwah Yufid. Yuk. Apakah kencing kucing najis? Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang budak wanita yang mengantarkan makanan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ketika itu beliau sedang sholat. Kemudian budak ini meletakkan makanannya. Tiba-tiba datang seekor kucing dan memakan makanan itu. Setelah Aisyah selesai, beliau memakan bekas gigitan kucing. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Aisyah menambahkan, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sisa air yang diminum kucing. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Dia ada dua kisah di sini. Satu kisah isteri Nabi Aisyah tengah semayang. Mai hamba ni, budak ni, kalau bahasa Indo dia budak ni hamba. Kalau bahasa zaman kita ni orang gaji kita bayar. Hamba tu tak bayar gaji kan. Jadi pemain makanan, dia nampak Aisyah tu semayang, dia letak tepi. Tengah semayang tu, habis semayang, makanan tadi kucing makan. Lepas tu lepas habis semayang tu, Aisyah makan baki-baki yang kucing tu makan. Ceritalah donat ke, tempuh kucing, jilat ke apa ke, gigit ke. Aisyah makan kan. Geli ustaz, bekas kucing takkan nak makan. Nampak tuan? Dia tanya Nabi tadi, boleh tak makan? Boleh. Sebab apa? Dia ni bukan najis. Elok kucing ni. Kalau dia kencing sendiri memang najis lah. Tai kucing, kencing kucing najis. Ni elok kucing ni. Boleh tuan. Dalil yang kedua pula, Aisyah tengok Nabi pernah melihat Nabi ambil wudu. Bekas apa? Macam bekas ayak kita lah, kolek ke, apa tu dia punya apa pergi besen ke, ayak ada. Kucing makan, minum ayak tu. Dan Nabi ambil ayak wudu daripada ayak bekas tadi yang kucing duk minum. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia bukan najis kan. Ustaz, geli ustaz.
tak mau kan. Kalau tak mau, dia ambil yang lain. Tapi bagi yang nak ambil bukan najis kan. Faham? Kita dah kukur bah ni, sayang ni. Kucing ni pergi jilat dah. Donat ni kita lapang beli donat 3 biji. Cucu balus biji. Mak dia sebiji, tinggal kita satu. Kucing kekah lah satu. Nak makan tak makan? Kalau tuan nak makan lapak, boleh makan. Tak ada kata kotor apa pun, boleh makan. Geli Ustaz, tak mau bekas kucing. Tak mau, isu tak lalu. Tu cerita lain. Geli geleman nombor 2. Tapi boleh tak kalau orang nak makan? Boleh, sebab dia bukan najis. Nampak? Sebab apa? Binatang ni duk keliling rumah kita, duk merayap. Dia sebagai ahli keluarga kita. Cuma tak bayar zakat kat dia, ya tuan-tuan. Tuan nampak kata. Kalau katanya beli anak sulung nombor 5, 6 ni dengan ni, dia ni dah duduk rumah ni, duduk dengan saya. Rapat dengan saya, peluk saya, cium saya. Anak saya pun tak cium saya macam kucing ni. Contoh, nampak tak kucing ni baik sampai tahap tu. Tapi dah lah, kucing-kucing lah, manusia-manusia, anak-anak. Tapi nampak kata hubungan dia dengan kita ni rapat dengan kucing ni. Hadis ini menunjukkan bahwa kucing adalah binatang yang suci. Bulunya suci dan air liurnya juga suci. Kukus lagi nak semayang ni, Allah debu apa bulu lekat kat kain melekat penuh jubah ni. Boleh tak semayang? Boleh, tak ada masalah. Bulu dia bukan najis. Apa tu ayat liak dia pun bukan najis, dia suci kan. Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kucing suci badannya dan air liurnya tanpa makruh. Alasan mengapa kucing itu binatang suci? Karena dia tinggal bersama manusia, sering berkeliaran di tengah manusia, sehingga akan sangat memberatkan atau masyaqqah jika hewan semacam ini statusnya najis liurnya atau kulitnya. Kulit dia pun tak dikira najis kan? Cuma kalau dia kencing, dia betul buang hajat besar ni, berak ke apa, yang tu memang najis. Yang lain-lain tu bukan. Hanya saja kotoran kucing najis, kencing kucing juga najis. Ini sebagaimana keledai. Dia binatang suci, boleh ditunggangi, liurnya suci, hanya saja kotoran dan kencingnya najis. Selain pada kucing, kadai. Zaman kita lah ni, kadai ni kita pergi zoo, pergi dekat apa tempat yang belah binatang ni. Tapi zaman Nabi dulu ni, kadai ni binatang yang Nabi naik, Nabi tunggang, Nabi bawa barang sebenarnya. Jadi kalau dia pun naik kuda, kambing ke apa, kuda ke apa sebagainya ni, bukan najis tuan. Kalau jilat dia pun bukan. Kalau kotoran dia, kencing dia, itu baru najis tuan. Dalam Tawdihul Ahkam dinyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kucing. Kucing itu tidak najis, karena mereka termasuk binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Latar belakang ini juga ada untuk keledai dan biol, yaitu anak persilangan keledai dan kuda. Biol ni apa dia? Kuda kahwin dengan keledai. Keluar nama tengah-tengah tu. Yang kata besar sangat budak, kecil sangat budak. Biol. Kita pergi baral. Ni baral lah. Tu bahasa kita. Biol dia biar dia. Menunggangi keledai dan penggunaannya lebih sering menempel dengan kulit dan lebih dibutuhkan. Jika kucing tidak najis, dengan alasan sering berkeliaran, keledai dan biol lebih layak tidak dihukumi najis. Dia kata dia kalau biol tadi pun kuda, keledai tadi pun tak. Kalau gitu zaman dulu ni ambil uduk di rumah, naik kuda, naik keledai, main masjid, nak kena ambil uduk lain pula. Sebab apa? Keledai jilat kita, keledai kena bulu dia. Tak dan gitu cerita dia. Jadi itu kita bukan najis. Kucing pun bukan najis untuk bulu, air liak dan sebagainya. Cuma yang najis betul kencing dan kotoran dia. Itu betul. Okey, kita pergi tajuk kita hari ni tuan. Bab jual beli larangan. Jual beli khamar ataupun arak. Apa dalil, apa hujah dia? Dari Aisyah radhiyallahu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan segala bentuk jual beli khamar. Khamar ni arak. Jual beli arak ni tak kira apa saja yang berkaitan dengan arak ni haram tuan. Dalil Bukhari dan Muslim ataupun panggil muttafaqun alaih. Ini dua ni dalil yang kuat. Dalil yang kedua pula hadis Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu bahawa seorang laki-laki menghadiahkan satu qindi khamar. Qindi ni satu bekas. Kalau kita zaman dulu ni, zaman koboi, kita tengok di buah hayang apa tu tuan, dalam bekas tu.
Tu tempat bekas yang pada kulit. Kalau khindi ni mangkuk ataupun jam, botol, tu arak. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, tahukah engkau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkannya? Engkau tahu tak yang arak ni Allah haram? Nabi tegur lelaki tadi. Ia menjawab, tidak, dia tak tahu. Kalau begitu buatlah gembira orang lain. Kalau tak boleh minum haram, jangan bagilah gembira orang lain. Rasulullah SAW bertanya, dengan apa aku membuat orang lain gembira? Benda apa nak bagi orang gembira ni? Ia menjawab, engkau suruh ia menjualnya. Ya Rasulullah, kalau tak boleh minum arak ni kan, tak apalah, tak boleh minum. Jangan bagi orang buat sedih, bagi orang gembira. Kita boleh jual arak. Tu orang Yahudi duk minum banyak tu. Aping, Mutusami, sebagainya, mereka duk minum. Kita buat bisnes lah, jual arak, bagi gembira, bagi untung sikit. Nampak tu cara dia. Zaman sahabat pun, Nabi pun ada orang tanya demikian. Apa Nabi jawab? Ia menjawab, engkau suruh ia menjualnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang Allah haramkan, meminumnya juga diharamkan menjualnya. Kalau minum pun tak boleh, jual lagi lah tak boleh. Nampak tuan, berkaitan dengan Nabi haram untuk minum, makan pun haram, jual lagi-lagi lah tak boleh kan. Maka Rasulullah SAW pun membuka tutup khindi tadi dan menumpahkan isinya sehingga habis, tak ada baki apa pun. Nampak tuan, tu jawapan dia. Kalau kita kata, ustaz saya tak minum pun, kedai kami ni kami jual je, pergi kat depa nak beli 5-6 kuih pun, saya bayar zakat juga, untung sikit, jual ni. Nampak tuan tak? Bukan lagu tu cerita dia, haram kan. Minum pun haram, kan, jual pun lagi-lagilah haram. Hadis Muslim ni dalil yang kuat. Dalil yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika khamar diharamkan, aku biasanya menuangkan khamar untuk sebelah orang. Zaman dulu ni, Anas bin Malik kata, zaman tu kalau kita perasan, semua masyarakat Arab ni minum arak pada masa awal tu. Jahiliah tu semua minum arak. Bila mai Islam saja awal tu, arak ni bila nak semayang jangan minum. Lepas habis semayang, minumlah arak masa awal tu. Macam kita lah, nak mayang, tinggal minum kopi-kopi tu. Balik pada mayang, teh tarik ke kopi ke, minumlah. Zaman dulu ni teh kopi tu macam arak kan, macam minum teh kopi tu memang disebati dia bah. Jadi awal Islam tu nak semayang jangan minum arak, balik lepas mayang tu nak minum-minumlah. Tapi arahan ni pula lepas tu ada arahan yang kedua, iaitu arak ni haram terus. Nak mayang ke tak semayang ke, selama-lamanya haram. Tu kan. Apa jadi? Mereka menyuruhku, lalu aku menumpahkan botol arak itu, dan orang juga menumpahkan botol-botol arak, sehingga jalan-jalan di Madinah tu tidak boleh dilalui kerana penuh dengan bau arak. Nampak kata tuan-tuan, arak ni pakai Madinah, arahan kata tak boleh minum arak ni haram. Sahabat-sahabat ni buat apa? Kalau kita ni, simpan dulu kan, dah haram-haram lah, tak apa, minum dulu sikit lagi, segelas ni habuan lah. Tak, dengan kata haram, tuang tu semua tuang. Dia pun bukan macam kita ada ayak macam 2-3 botol tu. Dia pun ada gudang kan, belakang rumah tu berguri-guri arak. Orang kata cerita orang putih tu, cowboy tu kan, lagi lama arak lagi mahal, lagi pure kan. Tak tahulah, kita pun tak tahulah dia punya ni, lagi lama lagi kau kan. Nampak kan, dia pun dengar kata arak haram, pi tuang tu tak pikat panjang dah. Kalau kita ni, takkan nak tuang sebotol pun dah katalah RM50, RM100. Nu dalam berguri-guri tu, kalau aku jual dekat orang Yahudi ni, boleh juga RM1,200, RM3,200 contoh. Tak, depa tu sami'na wa ta'na. Dengar kata haram, tuang. Habis pekan Madinah tu, habis bau arak kan. Kita lah, pergi pekan Balas Bambu tu contohnya, bau kopi botol, contoh minum teh kopi. Tak, ni minum arak ni, bau arak habis, semua pakai tuang kan. Nampak mereka dengar kata-kata Nabi kan. Anas berkata, kamar mereka saat itu adalah perahan air gandum dan air kurma yang dicampur. Arak ni macam-macam, ada anggur buat arak, kurma pun boleh buat arak, nera kita tu pun boleh buat arak kan. Peram ni jadi nera, peram lama sikit jadi arak kan. Perang lama lagi jadi tukar benda lain kan. Jadi itu tentang minuman, asalnya halal jadi haram atas proses dia kan. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku menyimpan harta anak yatim. Seorang lelaki pula dia kata,
aku ni simpan harta anak yatim, jaga harta anak yatim. Lalu aku beli khamar dengan harta itu, aku beli arak dengan duit itu, apakah aku harus menjualnya kembali? Zaman tu awal tak ada apa lagi, okey lagi. Dan dengar kata haram nak kena jual tak benda tadi, harta tadi. Rasulullah SAW pun bersabda, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, telah diharamkan atas mereka gaji lemak, lalu mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Orang Yahudi ni Allah haram tak dimakan lemak, tuan. Apa dia buat? Dia penjual lemak, dia makan hasil lemak tu. Sama kita pun, kalau arak tak boleh, jangan jual beli. Dah tadi ni terbeli banyak ke, berkatun-katun ke, berbotol-botol, itu kita musnahkan, kita lupuskan, kan. Rasulullah pun tidak mengizinkan aku menjual khamar, tak bagi. Kalau ikut harta ni yatim ni ustaz, dah terbeli dah, pergi jual, pergi dah, boleh ambil duit, dia ada haram, kan. Benda haram bayin, jelas. Wa halal bayin, halal pun jelas. Yang kita duk ambil tengah-tengah tu, yang mana yang syubhah, kan. Ini hadis sahih Ibn Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan khamar dan mengharamkan hasil jual beli khamar. Arak itu haram, jual beli arak pun haram. Mengharamkan bangkai, bangkai pun tak boleh jual. Dan hasil jual beli bangkai. Dan mengharamkan babi, khinzir, serta pengharaman jual beli khinzir. Nampak benda yang Nabi larang ni haram. Arak haram, bangkai haram, babi khinzir pun haram. Ustaz jumpa sekok ni ustaz di atas batas, kan, saya langgar dia kat kebun, boleh juga pergi jual kat Siam Lau ni contoh, kan. Macam mana, kan? Sama juga ada benda pun haram dan pergi jual pula depa. Kita bertumpang haram, tuan-tuan. Sahih hadis Abu Daud. Yang seterusnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hasil penjualan khamar haram, hasil melacur haram, hasil penjualan anjing haram, main dadu haram. Main dadu apa? Ibrahim pendek tu, kan. Kita lihat siapa yang kena. Di bawah 20 berapa tuan? 3 ke 21? Pusing-pusing tu 21 tu. Nampak dia kecah tuan. Nampak kita yang terkena tuan. Jadi kita main dadu ni apa? Ni tikan ekor lah tuan. Cakap beli main dadu, main dam tu cerita lain pula. Apabila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. Khamar, judi dan setiap minuman yang membuatkan al-haram. Semua ni ongkoi haram, tuan. Kena berhati-hati. Yang kita duk gagah pi jual beli, tuan. Hadis Abdullah bin Umar dari bab arak ni banyak, tuan. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat khamar, melaknat peminumnya. Arak itu Allah laknat. Siapa minum kaki botol, Allah laknat. Penuangnya, ustaz saya tolong tuang je, kawan Siam saya nak minum, pun masuk bakui sekali, pun haram. Penjualnya, saya tolong jual ustaz, pun sama juga. Pembelinya, saya tolong beli kat dia, pun haram. Pemerasnya, orang duk tukang perah tu, pun haram. Yang meminta untuk diperahkan, bos ke siapa suruh diperah, pun haram. Pembawanya, saya bawa lori je ustaz, trailer arak ni, pun haram. Dan yang meminta untuk dibawakan pun haram. Nampak? Atas bawah kiri kanan haram. Jadi sahih hadis Abu Daud, Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan dalam riwayat lain, dan melaknat orang yang memakan hasil penjualannya pun haram, tuan. Itu kena berhati-hati, tuan. Jadi kandungan babnya, kesimpulannya, haram hukumnya menjual khamar, membelinya dan memakan hasil penjualannya. Semua itu dapat mendatangkan laknat dan murka Allah. Barang siapa yang mewarisi khamar, maka maka dia tidak boleh menyimpannya sehingga menjadi cuka. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW ditanya tentang khamar yang diubah menjadi cuka, beliau berkata tidak boleh. Nampak tak, kena berhati-hati. Hadis Muslim. Okey, last kita penutup 10 yang dilaknat berkaitan dengan arak. Pemirsa Khazanah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat terkait khamar 10 orang. 10 orang yang Allah laknat. Siapa dia, tuan-tuan? Ni yang pertama, kedua dan terakhir. Orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang mengantarkannya, orang yang minta diantari, orang yang menuangkan, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan. Hadits
Riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Serongkoi semua tu A sampai Z, 1 sampai ke 10 haram dah. Jadi kita kena berhati-hati. Arak ni, ala ustaz, arak je, bukan bunuh pun, bukan rompok pun, bukan apa tu merogol pun. Dah. Dengan minum arak tuan, dia boleh buat semua belakang. Bila lupa diri dengan minum arak, kita boleh merogol orang. Bila rogol pula nanti, Allah, aku rogol orang pula ni. Satgi tahu kamu ayah dia ke sebagainya, pergi bunuh pula budak tu contohnya. Nampak? Arak tadi minum segelas je, tak ada apa pun. Dengan segelas tu habis. Rogol anak orang, bunuh anak orang. Nampak lengkap tuan. Habis kita dah dia. Sebab tu arak ni ibu segala maksiat. Kena berhati-hati tuan. Wallahualam, saya berhenti dekat tu dulu untuk ini. Jadi kenal kita tengok balik, jual beli arak ni hindarkan. Kita memang tak jual beli, tapi aku termasuk 10 jenis tadi ni kan. Allah ustaz tolong sewa kedai, dia buat nego. Tengok buka gudang arak pula. Jangan tuan. Aku termasuk sama tumpang saham kan. Tolong ni bagi sewa lori, lepas sewa lori bawa arak pula dah. Pun sama juga, kena berhati-hati. Sebab apa? Semua kek dengan arak tadi dikira kan. Dan na'udzubillah min zalik tentang arak ni. Kita ada nak tanya apa tentang tajuk kita hari ini berkaitan dengan pengharaman menjual beli arak ni. Jadi kita memang tak buat lah, tapi cuma nak peringat balik. Cuma tajuk minggu depan tuan-tuan berkaitan dengan ni tajuk minggu depan bawah sekali. Okey. Haram hukumnya jual beli gharar, mudarat, risiko. Gharar ni apa? Yang tak jelas, tak clear. Jual ni nego dia kata bagi 100 tapi boleh 1000 tiap bulan. Nego apa kan? Bagi 100 beranak dia 1000, tiap bulan dapat 1000. Nampak macam mana tu? Gharar ni benda yang tak clear, tak pasti. Mengikut mana, dia labur mana, sumber mana sebagainya. Dan mudarat balik, risiko pula. Berhati-hati. Ya, sila. Bak kucing. Ya. Okey, baik. Komen lah. Okey, baik mana kasih yang bagi kan. Kasih dia macam mana? Cerita dia kalau sampai banyak sangat tu, apa tu nenek moyang semua tu kan, tok wan semua tu, jadi itu dibolehkan. Sebab apa? Jadi bila banyak sangat pula nanti jadi tadi dah kes nanti tak ada nak urus apa tu kotak najis sebagainya, jiran marah pula kan, dia pergi selongkak berak sana sini. Tu cerita lain. Itu ada keperluan iya. Cuma buah kucing ni geram ni kasih buang, dia marah tu sebab apa? Dia peribadi lain pula, dia tengok atas niat kita tu. Sebab apa ni? Beranak sekali banyak, tak ada nak ni. Kita makan kita minum pun sekilo lah 10 ringgit, boleh ke depa 2 kilo. Kacau lah. Kita nak makan betul tadi. Contohlah lagu tu lah cerita, lebih kurang ada sebab yang munasabah yang dibolehkan. Ya, tak ada masalah. Ya. Baik. Ya. Ya. Tahu. Okey, baik. Saya tadi lagu tu dia akan jenuh tu saja. Ya tak kira. Kalau Nabi habaq tadi bau arak pun kena, kan? Tolong tuang pun kena. Minum tu Nabi tak habaq pula. Kalau minum arak ni mabuk bau haram tak? Minum saja haram. Tak kira mabuk tak mabuk. Mungkin dia tu bagi segelas tak mabuk lagi. Kena bagi sejak tak lagi. Bagi seguri pun dia tahu. Contoh kan. Alasan tu tak dipakai. Dia haram. Jelas. Betul. Allah alam. Ada tu dia akan jenuh lagi kan. Allah alam. Saya berhenti dulu kan. Ada tanya lagi tak ada nah. Berhenti dulu sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.